Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya sampaikan kepada Anda satu keputusan yang di luar dugaan kita berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad. Sehingga ramai netizen menulis selamat tinggal Tun Mahathir, selamat jalan Tun Mahathir, bye-bye Mahathir, dan ada yang melampau-lampau pula menulis Al-Fatihah Mahathir. Saya ingat Mahathir Mohamad dah meninggal dunia. Rupa-rupanya bukan tentang meninggal dunia, jauh sekali meninggal dunia. Mereka hanya menulis Al-Fatihah kerana mereka mahu berdoa untuk Tun Mahathir bagi kesejahteraan beliau. Selain daripada itu, ada yang menulis Al-Fatihah Mahathir ataupun ada yang mengatakan selamat tinggal, selamat jalan, bye-bye Mahathir, goodbye selamanya kepada Mahathir, kerana akhirnya Tun Mahathir Mohamad mengumumkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya. Ini yang paling kita setujui. Saya setuju dengan tindakan Tun Mahathir Mohamad ini untuk tidak bertanding lagi dalam pilihan raya, memandangkan beliau dah terlalu tua. Saya tidak segan-segan lagi mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad sudah terlalu tua untuk bertanding dalam pilihan raya, apalagi mau menjadi adun, ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli Parlimen. Dengan usia sudah menjengah 98 tahun dan hampir menjangkau 100 tahun, saya tak pasti bila Tun Mahathir akan masih ada tenaga untuk ke sana sini. Kerana kita tahu tugas yang berhormat sama ada ahli Parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri memerlukan pergerakan yang aktif. Perlu bergerak ke sana sini untuk melihat keadaan semasa kawasan yang mereka wakili. Oleh sebab itulah, seorang ahli Dewan Undangan Negeri maupun Dewan Dewan Rakyat haruslah sehat, bukan saja dari segi kematangan pemikiran, tetapi juga fizikalnya. Jadi, bagaimana dengan Anda? Adakah Anda juga mahu ucapkan selamat tinggal, sayonara kepada Tun Mahathir, dan janganlah kata Al-Fatihah pula kepada Tun Mahathir apabila Tun Mahathir Mohamad mengumumkan untuk tidak bertanding pilihan raya kali ini? Adakah juga Anda setuju dengan tindakan Tun Mahathir ini untuk berehatlah daripada politik dan jangan lagi cuba-cuba untuk mahu menjadi ahli Parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri? Saudara-saudara sekalian, hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan pendiriannya untuk tidak lagi bertanding pada sebarang pilihan raya akan datang. Ini satu keputusan yang memang kita dah nasihatkan Tun Mahathir lama dahulu, sejak PRU 15 lagi kita sudah katakan Tun Mahathir berhentilah berpolitik, berhentilah untuk bertanding dan sebagainya. Lebih baik beliau menumpukan kepada amal jariah menjelang umur-umur yang telah di hujung tanduk ini. Kerana dengan usia 98 tahun, yang lebih penting bukan lagi tentang kuasa, bukan lagi tentang kepuasan dunia, tetapi untuk mengumpul amalan untuk dibawa ke hari mati nanti. Itu lebih penting. Persoalannya cukup sudah atau tidak yang mahu dibawa pulang oleh Tun Mahathir. Kita pun tak tahu, kita tidak hak untuk menilai perkara itu kerana hanya Tuhan yang tahu tentang perkara itu. Penghakiman hanya boleh dibuat oleh Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian, bekas Perdana Menteri itu juga menjelaskan ketika ini beliau hanya memberi tumpuan kepada perjuangan proklamasi orang Melayu dan mempertahankan hak dan kaum Melayu di negara ini. Kalau orang Melayu ingat kita nak berjuang kerana jadi Perdana Menteri, tidak, bukan sebab itu, kata Tun Mahathir Mohamad. Jadi ternyata Tun Mahathir Mohamad tidak lagi mau menjadi Perdana Menteri. Tetapi yang menjadi persoalan netizen dalam ruangan komen juga ialah Anda atau mereka berjujuk kepada Tun Mahathir. Mereka kata, Tun Mahathir, Anda sudah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun campur 22 bulan. Kenapa sekarang ini sudah menjengah 98 tahun, barulah Anda bersungguh-sungguh sehingga sanggup mahu ditangkap, disiasat dan sebagainya, semata-mata kononnya untuk mempertahankan hak dan kaum Melayu di negara ini? Kenapa 22 tahun yang lepas, kenapa 22 bulan yang lepas Anda tidak berjuang sungguh-sungguh habis-habisan seperti yang dilakukan pada waktu ini? Adakah waktu ini baru disedari atau sejak lama dahulu sudah disedari tapi tak berani buat, atau bagaimana? Kita pun tak pasti. Terpulanglah pada Anda, apa komen Anda? Mahathir kata, saya tidak berniat nak bertanding, tetapi saya harap ada orang lain yang akan bertanding, dan seluruh orang Melayu yang sayangkan negara dan bukannya sayang kepada duit, tolak korupsi rasuah.
Jangan kerana dapat RM100 kita jual undi, kata beliau dalam sidang akbar. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu menegaskan orang Melayu perlu sedar bahawa setiap undi pada mana-mana pilihan raya bakal menentukan masa depan kaum tersebut. Ini perjuangan kumpulan POM. InsyaAllah kalau kita dapat sokongan, kita akan letak cukup calon supaya boleh menjadi kerajaan, kata beliau. Keterangan lanjut mengenai POM akan diberikan dengan lebih terperinci supaya Melayu sedar bahawa mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan, apa contoh, apa indikator, apa perukuran. Tun Mahathir berani mengatakan bahawa beliau kata akan diberikan lebih terperinci supaya orang Melayu sedar yang mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan. Tak tahulah apa yang dimaksudkan oleh Mahathir Mohamad ini, di mana letak yang dia katakan mereka hampir hilang negara di waktu ini dan masa hadapan pun kita tak tahu. Itulah persoalan paling besar yang perlu dijawab oleh Tun Mahathir Mohamad, ialah 22 tahun menjadi Perdana Menteri selama begitu lamanya dan menjadi Perdana Menteri lagi selama 22 bulan. Kenapa proklamasi Melayu tidak diperjuangkan pada waktu itu? Walhal pada waktu itu beliau mempunyai kuasa yang cukup kuat. Sehingga kan Anwar Ibrahim pun tak boleh jadi Perdana Menteri waktu itu. Ini kan pula. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini kejutan paling besar kepada Sanusi dan juga Dun Kedah. Menjelang PRN ini, tiba-tiba pula kita dikejutkan secara rasminya Sanusi bukan lagi Menteri Besar di Kedah. Jadi kita nak tahu, selepas Sanusi bukan jadi Menteri Besar lagi, adakah beliau akan terus mengondem atau mengecam Anwar Ibrahim? Adakah beliau akan seberani seperti beliau menjadi Menteri Besar dahulu? Dengan tajuk, disahkan Sanusi bukan lagi Menteri Besar Kedah, bermaksud kuasa pun tidak ada lagi di tangan Sanusi. Beliau hanya mantan Menteri Besar Kedah sehingga sekarang ini. Jadi, pada pendapat anda, Sanusi akan menjadi Menteri Besar lagi kah selepas ini? Saudara-saudara sekalian, tepat pada hari ini, 28 Jun, Dun Kedah secara rasmi bubar. Dewan Undangan Negeri Dun Kedah bagi penggal ke-14 secara rasminya dibubarkan hari ini selaras dengan perkenaan Sultan Kedah Al-Aminun Karim Sultan Shalihuddin Sultan Badli Shah pada Ahad lepas. Pembubaran itu sekaligus menamatkan pentadbiran 3 tahun Kerajaan Perikatan Nasional PN yang mengambil alih kerajaan negeri daripada Pakatan Harapan pada 17 Mei 2020. Susulan pembubaran itu, bermula hari ini, pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah akan dijalankan oleh Kerajaan Interim ataupun Caretaker Government dengan segala fungsi kerajaan akan berlangsung sebagaimana biasa sehingga Kerajaan Negeri yang baru dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018 yang menyaksikan PH mengambil alih kerajaan negeri dengan kemenangan 18 daripada 36 kerusi, persidangan pertama Dun Kedah bagi penggal ke-14 berlangsung pada 3 Julai 2018. Pembubaran Dun Kedah hari ini menyaksikan mandat 5 tahun berakhir 6 hari lebih awal berbanding tarikh akhir pada 4 Julai. Kedah antara 6 negeri yang akan mengadakan PRN selain Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan dan Terengganu. Negeri ini mempunyai 36 kerusi dengan kedudukan terkini. Dun Kedah menyaksikan PN memiliki 20 kerusi, PAS 14, Bersatu 6. Manakala Pakatan Harapan menguasai 10 kerusi, PKR 5, Amanah 3 dan DAP 2. Barisan Nasional memperoleh Dun kerusi, 2 kerusi, iaitu 2 kerusi dan Parti Pejuang Tanah Air 2. 2 lagi kerusi kosong apabila ahli Dewan Undangan Negeri Gurun daripada PKR Datuk Johari Abdul mengosongkan kerusinya pada 18 Disember tahun lepas dan dilantik yang di Pertua Dewan Rakyat. Manakala adun berlantik Datuk Muhammad Isha Shafi,
pula meninggal dunia pada 14 Jun lepas. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi perdebatan di Dewan Undangan Negeri Kedah ini ialah sejauh mana Perikatan Nasional akan dapat mempertahankan kerajaan negeri yang dimenangi mereka ini. Adakah dengan 20 kerusi ini mereka dapat bertahan, ataupun adakah gelombang daripada Anwar Ibrahim akan menyebabkan kerajaan Kedah tumbang kali ini dan kembali dirampas semula oleh Pakatan Harapan? Karena sebelum ini kerajaan Kedah ini sebenarnya dikuasai oleh Pakatan Harapan sebelum Parti Bersatu berpaling tada menyokong atau membentuk Perikatan Nasional bersama dengan PAS yang akhirnya menyaksikan mereka mempunyai 20 kerusi. Kalau Bersatu tidak membuat Pakatan Perikatan Nasional bersama PAS, maka kerajaan negeri Kedah masih dikuasai oleh Pakatan Harapan. Namun kerana langkah pengkhianatan daripada Parti Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan membentuk Perikatan Nasional, akhirnya kerajaan negeri Kedah dikuasai oleh Perikatan Nasional. Itu yang kita katakan, adakah kerajaan Perikatan Nasional akan tumbang di Kedah dan dirampas semula oleh Pakatan Harapan? Sila tinggalkan komen Anda. Adakah pada pendapat Anda kerajaan Pakatan Harapan dapat dibentuk semula di sana? Kerana kalau kita lihat UMNO kini mula bersama dengan kerajaan perpaduan. Adakah dengan adanya UMNO di Kedah akan membawa gelombang baru kepada kerajaan Pakatan Harapan? Saudara, sila tinggalkan komen Anda, apa pendapat kamu? Ikuti terus ulasan selepas ini.